Dalam bulan kebangsaan ini, sudah pastinya kita ingin menyemarakkan lagi semangat cintakan kepada negara untuk kita meningkatkan lagi semangat patriotisme dalam kalangan kita semua, dan sudah pastinya hari ini perhatian kita akan tertumpu berkenaan sambutan Hari Kebangsaan 2021, dan kita sangat berbesar hati pada hari ini dapat bersama dengan yang berbahagia Datuk Seri Haji Mohamad bin Mentek, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, merangkap pengerusi jawatan kuasa kerja sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2021. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam Menawar, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pagi ini. Datuk Seri, setiap tahun Kementerian Komunikasi Multimedia memang menjadi tunjang dalam sambutan bulan kebangsaan. Walaupun ialah ramai yang tahu tahun ini suasananya agak berbeza sedikit, tetapi kemeriahan itu sambutan itu tetap diadakan. Apakah antara perancangan awal yang telah pun diaturkan setakat ini untuk sambutan nanti? Terima kasih Zaleha dan Menawar. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana menjemput saya pada pagi ini untuk saya berkongsi bersama daripada segi persiapan yang telah kita laksanakan bagi sambutan Hari Kebangsaan. Dulu kita sebut Hari Merdeka, kita sebut Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia lah. Sebenarnya dari segi perancangan memang kita telah merancang lebih awal. Dari segi persediaan untuk sambutan, sebenarnya 3 acara utama yang kita telah buat persediaan. Satu adalah di mana kita baru saja melancarkan bulan kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang pada 7 Ogos yang lalu. Di tempat yang sama ini juga saya hadir. Dan cuma pada masa itu kita adakan tidak seperti tahun-tahun sebelum tu. Di mana tahun-tahun sebelum tu, makna semenjak tahun 2013 lagi kita menganjurkan acara Kibar Jalur Gemilang dan sambutan Hari Kebangsaan pada 2013 kita buat di luar lah. Tahun lepas kita buat di dataran perdana Putrajaya. Tapi tahun ini oleh sebab keadaan pandemik COVID-19 yang kita lihat sekarang ini menyebabkan kita mengadakannya di RTM saya ini, di kawasan yang tertutup dengan kehadiran yang begitu minimum lah. Saya ingat hari itu dalam 5 orang yang hadir pun. Kan? Dan kita buat secara virtual hybrid dengan kerjasama Kerajaan Negeri Terengganu. Kibar Jalur Gemilang menandakan bermulanya dari segi promosi untuk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Jadi sebagai persediaan dan bermula dengan perancangan kita sudah tentu melibatkan jawatan kuasa. Jadi kita ada jawatan kuasa kerja sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia yang mana saya pengerusikan sendiri, yang mana melibatkan pelbagai agensi, kementerian dan sebagainya. Saya ingat adalah hampir 15 ke 20 agensi yang terlibat. Dan yang kedua, kita ada juga jawatan kuasa induk yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia. Jadi kita dari segi persediaan saya boleh katakan hampir 80% sekarang ni. Sebab cuma tahun ini merupakan tahun kedua kita meraihkan sambutan Hari Kebangsaan dalam keadaan pandemik COVID-19. Jadi sudah tentu ini merupakan satu cabaran pada kita. Sekarang ni pun ada juga bertanya kepada saya, jadi ke tak jadi? Jadi sebab tu saya hadir hari ini untuk maklumkan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia kita akan teruskan seperti biasa. Dan walaupun kita berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19 dan juga perubahan yang berlaku sekarang ni terhadap kerajaan, tetapi kami ataupun kita sebagai anggota Perkhidmatan Awam selaras dengan tekad Perkhidmatan Awam seperti mana kenyataan yang bahagia Tan Sri Datuk Seri Ketua Siasat Negara Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zulkifli Ali pada 16 Ogos yang lalu, bahawa kita anggota Perkhidmatan Awam berdasarkan pada prinsip neutrality dan juga government of the day, kita meneruskan kerja kita seperti biasa. Maknanya Perkhidmatan Awam pada
rakyat itu tidak akan terjejas insya-Allah. Jadi begitu juga bila dari segi persediaan untuk sambutan Hari Kebangsaan, insya-Allah tidak akan terjejas lah. Cuma sudah tentu kita sentiasa pantau lah daripada masa ke masa dari segi kes COVID-19 ini. Sebab kita pun ada perancangan sebenarnya. Jadi semakin hampir semakin kita begitu teliti dalam merancang pelaksanaan pandemik COVID-19. Selaras dengan pelan pemulihan negara itu sendiri. Baik, Datuk Seri, kita lihat tahun ini dan juga tahun sebelumnya ini pemilihan temanya adalah Malaysia Prihatin dan ianya dikekalkan untuk tahun ini dalam situasi semasa kita masih lagi berperang dengan pandemik COVID-19. Mungkin Datuk Seri boleh terangkan mengapa ataupun dari segi signifikan pengekalan tema bagi Malaysia Prihatin ini? Sebenarnya kita mula menggunakan tema dan logo ini pada tahun lepas. Dalam sambutan Hari Kebangsaan yang ke-63. Jadi tahun ini sambutan Hari Kebangsaan yang ke-64. Jadi kita masih mengekalkan tema dan logo yang sama sebab menyedari bahawa semua rakyat Malaysia perlu prihatin terhadap permasalahan yang kita hadapi sekarang ni. Khususnya kita berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19. Keprihatinan itu bolehlah ditonjolkan melalui kefahaman kita dan juga komitmen kita, kerjasama dan kebersamaan kita itu untuk kita menghadapi cabaran ini. Dan maknanya dalam kita memerangi COVID-19, pandemik COVID-19, sudah tentu kita harus bersama-sama. Sebab itu kita ada hashtag menang bersama. Kalau kita tidak bersama, kalau tidak ada yang bagi kerjasama, komitmen dan sebagainya, agak sukar untuk kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Sebagai contoh, semua kena faham SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan bila faham, makna semua kena patuh. Dan bila patuh, kena bagi kerjasama. Jadi barulah kita boleh, orang kata apa, mengatasi pandemik COVID-19. Jadi sebab itu kita kekalkan tema Malaysia Prihatin. Maknanya tanda keprihatinan kerajaan juga terhadap rakyat. Sebab itu kerajaan telah memberikan pelbagai bantuan inisiatif termasuk yang akhir ini adalah pelan pemulih untuk membantu rakyat sendiri. It's a matter of survival, orang kata. Selain ada yang bertanyakan kepada Datuk Seri, jadi ketidaktahu ni ada juga yang barangkali bertanyakan soalan berkisar tentang kalau dibuat dalam skala kecil, mengapa tidak ditangguhkan terlebih dahulu, lihat pula nombor kes agak tinggi. Jadi bagaimana pihak kementerian mengimbangi kepentingan penjiwaan sambutan ini dan juga keadaan sekarang? Kita faham dengan keadaan yang kita hadapi sekarang dan kita pun sedia maklum ada juga negara-negara yang lain yang menangguhkan sambutan itu. Tetapi kita sebenarnya untuk makluman lah, kita semenjak kita merdeka tahun 1957, kita menganjurkan sambutan ini setiap tahun. Belum pernah lagi dalam sejarah kita tidak menganjurkan. Belum pernah lagi dalam sejarah kita tangguhkan. Jadi kita pun cuba mengimbangkan dalam keadaan sekarang. Tapi bila kita lihat seperti contoh sasaran untuk herd immunity kita 31 Ogos ni seluruh Malaysia 50%. Sekarang ni pun dah 48%. Tinggal 2% lagi. Dan jika kita lihat daripada segi statistik untuk pengambilan vaksin dos kedua dan pertama di Putrajaya dan juga di Kuala Lumpur sendiri hampir mencapai herd immunity. Jadi kita sudah maklum. Jadi dengan itu sebab itulah kita yakin bahawa kita boleh anjurkan acara ini dalam skala yang kecil, sudah tentu dengan SOP yang ketat. Bila memperkatakan SOP yang ketat, sudah tentu kita telah menetapkan, maknanya kita telah menyediakan SOP yang telah pun diluluskan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan. Malah dua-dua agensi ini juga termasuk dalam jawatankuasa di bawah saya sendiri, jawatankuasa kerja. Dan mereka sentiasa memantau dari segi perancangan kita dan sebagainya. Untuk memastikan supaya setiap program aktiviti itu mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, saya ingin tekankan, mereka yang terlibat dalam
acara penganjuran dan sebagainya sempena Hari Kebangsaan ini perlulah lengkap dos kedua vaksin. Jadi setakat ini saya boleh nyatakan hampir 58% mereka yang terlibat telah pun mendapatkan vaksin, 2 dos vaksin itu sendiri. Dan selain daripada itu, kita pun memanglah dalam perancangan kita akan anjurkan juga rehearsal, raptai dan sebagainya. Jadi syarat tambahan juga adalah untuk pastikan mereka yang selain daripada 2 dos vaksin itu sendiri, kita juga pastikan bahawa mereka ini juga kena melalui swab test. Maknanya sebelum 3 hari sebelum ke raptai atau rehearsal, dia kena pergi swab test. Dan kita juga daripada segi perancangan itu sentiasa mematuhi penjarakan sosial, face mask dan sanitasi dan sebagainya. Memang kita akan sentiasa buat kawalan yang penuh untuk memastikan, insya-Allah kita sama-sama berdoa sebab kita ini merancang. Allah Taala juga menentukan. Perancangan Allah itu lebih baik, tetapi kita cuba sedia upaya untuk pastikan supaya tidak ada sebarang kluster yang akan berlaku ekoran daripada majlis tersebut. Jadi atas dasar keyakinan itu dengan perancangan yang rapi dan teliti, insya-Allah kita yakin kita boleh anjurkan sambutan Hari Kebangsaan tepat pada detik 31 Ogos itu sendiri tanpa kita tangguh. Sebab kalau kita tangguh pun mungkin ialah kita pun tak tahu bila kan. So dan kita yakin dengan jumlah mereka yang telah pun divaksin di Putrajaya dan Kuala Lumpur yang kian meningkat peratusannya, dan kita yakin dengan herd immunity yang kita akan capai, sebab tu kita anjurkan. Dan satu lagi kelainan acara ini pada tahun ini adalah tidak melibatkan penonton awam. Maknanya penonton bolehlah menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan ini di rumah saja. Malah sambutan kalau mereka mengikuti sambutan ini di rumah, sangat lebih baik. Sebab acara kita sebenarnya bermula daripada 7.30 pagi. Maknanya di RTM khususnya sebagai penyiar utama dan juga penyiar tempatan yang turut menyiarkan acara ini secara langsung. Walaupun acara kita bermula 7.30 pagi, tetapi acara yang resmi itu kita mula pukul 8. Dengan keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong pukul 8 pagi. Dan tempoh masa pun kurang dari sejam. Maknanya daripada pukul 8 hingga 8.50 minit pagi. 50 minit saja keberadaan secara fizikal di mana kita akan anjurkan di Dataran Pahlawan Putrajaya itu sendiri. Dan selepas itu acara diteruskan. Sebab tahun ini kita juga menggunakan konsep mixed reality. Kan? Ramai juga lah barangkali yang agak kecewa sebab biasanya tiap-tiap tahun walaupun 7.30 pagi Datuk Seri, mereka ada yang datang berkumpul di kawasan tersebut. Tapi apapun inilah situasi keselamatannya. Mesej perjuangan yang setiap tahun KKMM waruakan kepada para penonton rakyat Malaysia. Perjuangan itu sentiasa beralih. Kalau dulu untuk kebebasan, sekarang ini perjuangan bersama-sama untuk keluar daripada situasi pandemik. Tanpa memberikan begitu banyak, supaya kita tak nak spoil surprise ya Datuk Seri. Apa lagi antara fokus yang akan dibawakan dalam sambutan tahun ini? Fokus kita untuk tahun ini, kita faham dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan saya sebut tadi tentang tempoh masa yang begitu kurang sejam keberadaan kita secara fizikal dalam acara tersebut. Kelainan dia ialah dari segi acara. Seperti tahun lepas juga, acara tidak melibatkan sebarang perbarisan ataupun perarakan. Jadi kita cuba minimumkan jumlah mereka yang terlibat. Sebagai contoh, seperti kebiasaan, kita ada selepas ketibaan Tuanku, kita ada lagu Negaraku dan menaikkan bendera. Menaikkan bendera pun melibatkan 3 anggota daripada TLDM. Dan lepas itu kita ada baca ikrar. Baca ikrar, kalau kita lihat sebelum tu memang ramai-ramai lah. Kalau di Padang Merdeka tu penuh Padang Merdeka sama-sama baca ikrar. Tapi kali ini cuba melibatkan 7 orang saja daripada pelbagai perkhidmatan frontline itu sendiri. 7 orang saya yang hadir pada itu. Dan persembahan pun kita limitkan persembahan pada 4 persembahan utama saja. Iaitu persembahan pertama melibatkan persembahan drumline.
Drumliner ini melibatkan Angkatan Tentera Malaysia sini. Itu pun dalam tempoh 5 minit. Ya. Dan lepas tu diikuti juga dengan kawat senyap daripada TLDM 5 minit juga. Ya. Dan persembahan ketiga melibatkan pancaragam daripada pasukan pelbagai uniform. Termasuk ATM, TLDM, bomba, Angkatan Pertahanan Malaysia, rela. Dan mereka bergabung untuk memberikan persembahan pancaragam dalam tempoh 5 minit. Dan kemuncaknya adalah persembahan daripada Tentera Udara Malaysia menggunakan jet pejuang kita. Itu pun dalam tempoh 5 minit. Maknanya semua persembahan itu melibatkan 20 minit sahaja. Dan sudah tentu kita selitkan juga dengan persembahan-persembahan lain dan sebagainya. Tetapi untuk penonton di rumah kita sajikan lebih daripada itu. Sebab itu kita gunakan mixed reality. Kalau tahun lepas kita gunakan AR, advanced reality. Tahun ni kita bagi ekstra sikit, extra reality. Yang ni yang saya ingat sesuatu yang saya tak boleh cerita. Itu kena tunggulah masa tu. Kena tunggu masa tu untuk saksikan apa sebenarnya yang disajikan oleh pihak RTM pada masa itu berhubung dengan persembahan. Jadi saya sebut tadi dari segi persembahan rasminya sehingga 8.50. Tetapi untuk siaran langsung diteruskan sehinggalah 10.30. Pelbagai sajian hiburan dan sebagainya juga kita akan ketengahkan masa itu. Itu antara keunikan yang perlu dinantikan oleh para penonton, antara yang akan disediakan sepenuh hari kebangsaan itu nanti. Dan juga kita lihat sepanjang bulan kebangsaan ini, pelbagai program pertandingan telah dianjurkan di bawah KKMM, di bawah Jabatan Penerangan Malaysia. Mungkin pandangan Datuk dalam situasi semasa sekarang ini, mengapa pentingnya untuk kita terus mewar-warkan berkenaan pelibatan masyarakat terhadap pertandingan ini untuk kita menyemarakkan lagi semangat cinta negara, Datuk? Kita faham walaupun rakyat tidak dapat bersama-sama secara fizikalnya. Kalau tahun sebelum tu bila kita melancarkan pelancaran Kibar Jalur Gemilang dan juga sambutan bulan kebangsaan, kita akan adakan secara besar-besaran di seluruh negara dengan konvoi yang bawa bendera dan sebagainya. Itu yang kita boleh buat secara fizikal. Tapi oleh sebab dari segi kekangan yang kita hadapi sekarang ni, sudah tentu kita perlu memikirkan kaedah cara baru untuk rakyat kita sama-sama terlibat dalam sambutan Hari Kebangsaan untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme di kalangan mereka. Jadi sebab itulah kita sediakan pelbagai program rancangan melalui platform media sosial. Kita adakan pertandingan pidato negara. Kalau dulu kena hadir satu tempat, sekarang tidak perlu. Dia cuma bertanding, maknanya pidato tu cuma mempersembahkan pidatonya di tempat dia masing-masing. Jadi kita gunakan teknologi yang sedia ada sekarang ni untuk kita merancakkan lagi dan memaparkan lagi pelbagai program yang kita sediakan. Sebagai contoh, kita ada juga pertandingan TikTok. Ini untuk menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan dengan kreativiti masing-masing. Sebab kita sedia maklum TikTok sekarang menjadi satu trend. Betul. Jadi kita pun tidak maulah ketinggalan. Jadi itu antara program-program sambutan yang kita adakan. Selain daripada itu, kita di Putrajaya juga buat julung kalinya untuk menyemarakkan lagi semangat sambutan Hari Kebangsaan. Kita juga telah mengadakan promosi Kibar Jalur Gemilang lebih awal. Di mana pada tahun ini kita adakan pertandingan antara kementerian. Dari segi kementerian mana, dari segi kreativiti dia, kesungguhan dia, dari segi cara dia mempromosi Kibar Jalur Gemilang. Sebab tu kalau kita pergi Putrajaya sekarang ni, kita lihat banyak sudah bendera-bendera Malaysia dikibarkan. Dan kita harapkan dengan permulaan di Putrajaya itu, semangat untuk mengibar Jalur Gemilang ini dapat diserapkan, disebarluaskan ke seluruh negara. Jadi sudah tentu bukan saja peranan kami sebagai anggota Perkhidmatan Awam menyemarakkan Kibar Jalur Gemilang dan menaikkan semangat sambutan Hari Kebangsaan itu sendiri, tapi kita haraplah pihak-pihak swasta, NGO dan sebagainya turut sama juga
menyumbang ke arah sambutan Hari Kebangsaan ini sendiri. Kalau dilihat dari segi impak yang dibawakan oleh media sosial, Datuk Seri sebutkan tadi, TikTok antara menjadi tarikan warga masyarakat sekarang. Dalam situasi yang kita hadapi sekarang, ada ketidakketentuan bagaimana masyarakat masih tetap patuh dengan SOP yang dijalankan. Bagaimana situasi sekarang ini tidak melembabkan semangat mereka untuk tetap menyambut sambutan Hari Kebangsaan? Sebab itulah kita pun di KKMM pun sebagai jawatankuasa induk untuk sambutan ini, yang penting sekali pada pandang saya adalah promosi. Sebab tu dari awal lagi kita dah buat macam-macam promosi. Dan kedua adalah mulai bulan Ogos, selaras dengan sambutan Hari Kebangsaan, sehingga RTM sendiri telah banyak menyiarkan dokumentari, drama dan filem-filem patriotik. Itu sebenarnya untuk meningkatkan lagi semangat di kalangan rakyat bahawa dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, kita tidak lupa juga untuk menghargai perjuangan orang dulu dalam kita mencapai kemerdekaan. Dan bila kita menyebut tentang sambutan Hari Kebangsaan, juga memberi pengiktirafan khususnya kepada kita punya frontliner yang telah banyak berkorban masa, komitmen dan sebagainya. Kita lihat bagaimana mereka berkorban. Ada yang sehingga meninggalkan keluarga, ada sehingga bekerja long hours, lebih masa dan sebagainya, dan keadaan tempat kerja mereka. Jadi penghargaan itu sudah tentu pertamanya kita berikan kepada frontliners yang terlibat dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, dan tidak lupa juga untuk kita menyuntik semangat. Kita harapkan supaya melalui sambutan Hari Kebangsaan ini, rakyat Malaysia dalam keadaan sekarang ni pun, kita faham ramai yang susah juga dalam berhadapan dengan COVID-19. Dan kita harap dengan sambutan ini akan memberikan semangat baru pada mereka bahawa kita harus berjuang. Kita harus berjuang bersama untuk berhadapan dengan pandemik COVID-19. Dan sudah tentu perjuangan itu memerlukan masa. Dan insya-Allah dengan tekad yang kita ada, semangat kita yang ada, kebersamaannya ada, insya-Allah kita boleh mengatasi secara bersama situasi suasana yang kita hadapi sekarang ini, insya-Allah. Insya-Allah. Dan sudah pastinya juga dalam kita menghayati perjuangan pengorbanan prajurit pahlawan kita terdahulu dalam menegakkan ataupun menuntut kemerdekaan untuk negara kita. Sekarang ini perjuangan yang cukup berbeza, Datuk Seri. Kita lihat perjuangan kita adalah untuk melawan musuh yang tak terkelihatan dengan mata kasar. Jadi mungkin ada saranan Datuk Seri kepada masyarakat di luar sana bahawa ini perjuangan kita bersama, peranan yang perlu kita ambil untuk kita menyemarakkan lagi semangat cinta kepada negara ini. Antaranya kita perlu kibar bendera di ruang kediaman sendiri, walaupun kita tidak dapat hadir untuk sambutan Hari Kebangsaan, namun kita perlu mengambil peranan kendiri dan juga mengibarkan secara maya di media sosial, Datuk Seri. Pertamanya kena mula dengan semangat, disiplin, ingin tahu. Ambil peduli. Maknanya bulan ni bulan kita ambil peduli tentang bulan kebangsaan. Macam mana kita nak ambil peduli? Pertama, kita kena ikutlah perkembangan sambutan Hari Kebangsaan. Program-program itu kita minta supaya rakyat sendiri terlibat sama dalam program-program yang kita anjurkan. Banyak program yang kita anjurkan sempena sambutan Hari Kebangsaan itu sendiri. Dan satu lagi, macam saudara Menawar sebut tadi, adalah kata sekecil-kecil sokongan itu, setidak-tidaknya kibarlah jarum gemilang di premis ataupun rumah masing-masing. Kalau tidak banyak pun satu bendera Malaysia pun cukuplah. Lagipun kita anjurkan sambutan ini cuma dalam tempoh daripada 1 Ogos sehinggalah 16 September penutupnya. Yang mana 16 September adalah sambutan Hari Malaysia yang akan kita anjurkan di Kota Kinabalu, Sabah sendiri sebagai tuan rumah pada tahun ini. Dan kita juga menggalakkan supaya pihak-pihak swasta walaupun dalam keadaan sekarang ini turut samalah rangkaiannya terlibat. Setidak-tidaknya menyumbang jalur gemilang itu mungkin ke premis-premis ataupun kawasan-kawasan perumahan. Jadi setidak-tidaknya itu sumbangan yang paling minimum sekali lah untuk meningkatkan semangat kita. Dan sudah tentu saya berharap supaya rakyat Malaysia berada di hadapan kaca TV masing-masing pada 31 Ogos jam 7.30 pagi
untuk menonton bersama majlis sambutan Hari Kebangsaan itu sendiri. Jadi tidak perlu keluar daripada rumah, tidak perlu pergi ke dataran Pahlawan Putrajaya, kata memadai dengan duduk saja di rumah dan menyaksikan acara yang gilang gemilang insya-Allah yang kita sedang sediakan sekarang. Kalau tidak berada di rumah pun boleh sebenarnya ada menonton TV1 melalui aplikasi MyClick. Jadi secara mobile juga boleh disaksikan sambutan gilang gemilang ini. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih sudi jemput saya. Kami juga sangat teruja sebenarnya dan bertuah sekali siapa yang dapat menjadi sebahagian daripada sambutan ini dalam keadaan sekarang. Dan kita harapkan yang terbaik untuk penganjurannya nanti dan sama-sama kita nantikan secara langsungnya. Dan sudah pasti kita ingin sekali lagi mewar-warkan kepada anda semua penonton Selamat Pagi Malaysia, jangan lupa untuk saksikan sambutan Hari Kebangsaan bermula jam 7.30 pagi dan sudah pasti banyak keunikan yang akan cuba ditonjolkan, keistimewaan, kekuatan untuk sambutan Hari Kebangsaan dalam keadaan norma baharu pada tahun ini. Banyak tanda pagar hashtag, gunakan media sosial anda untuk menyebarkan mesej kemerdekaan dan juga bulan kebangsaan ini. HKHM2021 hashtag Malaysia Prihatin. Boleh terus ke laman web KKMM dan juga Jabatan Penerangan untuk melihat bagaimana anda juga boleh menjadi sebahagian daripada sambutan ini. Dan sudah pastinya juga kita ingin menggalakkan untuk kita seperti mana yang Datuk Seri nyatakan tadi, sekecil-kecil tindakan kita untuk kita menyemarakkan rasa cinta kepada negara adalah dengan mengibarkan jalur gemilang bukan saja di tempat kediaman, di pejabat, malah secara maya untuk kita tunjukkan kepada dunia bahawa Malaysia sedang menyambut Hari Kebangsaan. Bagi yang merindukan muzium, kami bawakan perkembangan khas untuk apa yang berlangsung di Muzium Negara. Jadi teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.